Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Maknanya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi pedoman, panduan, orang panggil penunjuk jalan. Kalau kita pergi ke bandar-bandar sekarang ni, kita cari peta, dia panggil map. Sekarang ni tambah daripada peta pula, dia ada apa ni, itu alat baru ni, GPRS ke apa nama. Hak boleh klik, boleh tahu nak pergi ke mana, jauh-jauh mana, jarak tinggi rendah boleh tahu. Itu kehebatan zaman moden. Dan kehebatan kita hari ni, iaitulah nak tahu bagaimana jalan kita nak menuju ke jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni kadang-kadang dakwa kita ni rasa kita ni orang yang bertakwa. Kita rasa kita ni betul, tapi belum tahu lagi betul ke tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu? Itulah kita belajar. Berpandukan kepada ayat Quran, berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan huraian yang dijelaskan oleh para alim ulama, maka itulah pedoman, petunjuk kita. Jangan buat sendiri. Zaman kita hari ni ramai orang berpandu kepada dia sendiri buat jalan. Dia buat plan, dia buat peta, dia kata ni jalan betul. Pasal dia berasa otak dia betul, orang lain tak betul. Pasal itulah tak jumpa cari jalan, tak jumpa cari lorong. Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikut jalan yang ditunjuk oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak ikut jalan dalam bandar, kita tak boleh ikut jalan kita. Orang kata jalan nak pergi ialah Kota Baru ni, keluar daripada kawasan kita, nak alahkan. Kita kata apa, dia ikut Haji Pijit, saya nak pergi alah kiri. Jawab dia siapa mana? Sama Kota Baru. Orang usai lah pergi. Maknanya jalan ni kita kena ikut panduan, mengikut cara dia. Jalan nak kembali kepada Allah, ikut jalan Allah. Jalan nak ikut apa ni yang dirada oleh Allah, ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panduan kita ni itulah tentang jalan nak pergi, bagaimana orang-orang nak jadi orang bertakwa, ini jalan. Kita telah bincang banyak dah tentang perkara-perkara yang maksiat-maksiat yang zahir, maksiat yang batin yang perlu kita ubah, yang perlu kita hapuskan, yang perlu kita tinggalkan. Perbincangan kita kali ini iaitulah tentang taat, ibadat-ibadat taat yang patutnya kita buat. Al-babul khamisu fi ta'atil batinah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah yang di dalam hati. Ni payah ni. Ibadat hak batin, ibadat yang duduk dalam hati, yang tidak dinampak. Tak nampak. Nak suluh tak nampak. Apa nama alat pembesar ni? Doktor klik apa ni? Mikroskop pun tak boleh suluh juga. Sekarang ni doktor boleh suluh segala-gala. Nak tengok anak jenis apa dalam perut, lelaki ke perempuan, dia suluh boleh. Dia panggil apa nama ni, ultrasound apa, boleh tengok. Tapi nak tengok amalan yang batin dalam ada di manusia ni, yang ada disebut dalam kitab kita ni 10 perkara. Ini cukup payah. Payah. Kecuali oleh orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi tidak payah. Ada juga orang tu yang pilih. Bukan mana bila payah juga tak ada peluang, tak ada harapan dah kita nak jadi orang baik lah. Masih ada lagi peluang untuk kita menjadi orang yang baik. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Jadi perbincangan kita pada kali ini, kata imam, kata kita ni, perbincangan ini dituju kepada siapa? Kepada orang yang nak cari jalan akhirat. Kalau mu tak sejalan akhirat, cari jalan lain lah, cari jalan lain. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Orang yang tak menuntut akhirat, bukan tempat dia sini. Bahawa murad, apa makna murad? Maksud. Murad mana maksud.
Tujuan diarti dengan taat yang batin. Maksud apa dia? Al-babul khamis fi ta'atil batinah. Apa dia maksud taat yang batin ini? Iaitu segala perangai yang kebajikan. Maknanya segala perangai baik, akhlak mulia, perbuatan yang terpuji, dan sifat yang kepujian. Itu maknanya ibadat taat yang batin ini. Maksud dia di sini apa dia? Segala kelakuan yang baik dan sifat akhlak yang terpuji. Maka itulah yang dimaksudkan dengan perkara yang perlu kita berakhlak dengan dia, berhias dengan dia. Dan murad, maksud mana murad? Murad maknanya maksud. Dengan maksiat yang batin itu, iaitu segala perangai yang kejahatan, perangai jahat. Manakala buat yang tak boleh, segala perangai jahat, perangai tidak baik, dan sifat yang kecelaan. Segala sifat yang cela, sifat yang tidak baik, seperti yang telah lalu segala sifat yang kecelaan itu pada bab yang keempat. Mana dalam perbincangan kita bab yang keempat baru ini jelas kita telah bicara tentang sifat-sifat yang tidak baik. Bermula sifat yang kepujian itu, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nama apa Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali nama apa? Muhammad. Mudah lupa pelajar kita ni. Muhammad bin Muhammad. Ingat 3 kali bin Muhammad. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gelar dia, kunyah dia Abu Hamid. Payah nak ingat. Senang. Kalau kita tak nak suruh mudah ingat, anak kita Isa pun nama macam kita juga. 3 kali ular dia tak senang buat dia ni. Keluarga dia payah. Jadi sifat kepujian itu iaitu seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. 10 perkara. Yang pertama, taubat. Payah kali. Sebut mudah ni. 10 perkara nak sebut bila mudah. Tapi nak buat, insya-Allah Taala kena buat. Kalau nak jadi orang, nak masuk dalam golongan orang muttaqi, orang yang berjalan menuju ke akhirat. Yang kedua, khauf. Apa makna khauf? Makna takut pada Allah. Dia akan huraikan nanti dalam syarah dia. Yang ketiga, zuhud. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Pakai baju cari. Zuhud maknanya jauhkan rasa, letak hati kita terlalu terikat dengan dunia. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang ke-8, mahabbah. Yang ke-9, rida. Yang ke-10, zikrul maut. Apa makna zikrul maut? Ingat mati. Itu makna zikrul maut. Ingat kepada mati. Kita ingat ke tak ingat mati ni? Ingat. Ingat tak ingat? Dia panggil ingat lupa. Tahu nak mati. Kata tahu. Tahu tapi terlupa untuk persiapan untuk mati. Kalau kita ingat betul-betul, Allahu Akbar. Min awliyaillah kita ni. Tak cara ke apa dah. Baiklah. Intaha, mana itulah. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia 10 perkara yang akan dibincangkan. Jadi kita akan bincang satu persatu. Uraian dalam kitab Hidayatus Salikin, dia akan syarah pada kita satu persatu 10 perkara ini. Al-faslul awwalu fit taubati. Al-faslul awwal fit taubah. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan taubat. Pasal pertama iaitulah tentang taubat. Adapun taubat itu, maka iaitu permulaan jalan bagi salikin. Tanda baik-baik. Permulaan jalan bagi salikin. Berbaris itu baru dia baca. Kalau tidak tak nak baca esok, berair mata dia kata berapa bulan. Salikin, apa makna? Yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Taubat ni tahap yang pertama. Orang nak hijrah daripada dunia dia biasa kepada dunia, nak menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Mula start dengan apa dulu? Dengan taubat. Kita mula dengan taubat. Dan miftah sa'adah al-muridin. Miftah sa'adah al-muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Banyak dia guna istilah-istilah dia ni. Muridin, apa makna muridin? Muridin maksud dianya orang yang ingin kejayaan dan kemenangan akhirat. Tanda muridin maksudnya orang yang ingin kejayaan dan kemenangan di negeri akhirat. Itu makna muridin. Dan membawa ia kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubat. Allah Ta'ala kasih kepada siapa? Kepada orang yang banyak bertaubat. Dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. Mana bila dia taubat, dia suci daripada dosa. Ada situ ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin, itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-taibu habibullah. Tanda itu buh dalam kurung At-taibu habibullah. Boleh kurangnya. At-taibu habibullah. Letak nombor 1 di tepi kitab kita. At-taibu habibullah. Kata ulama hadis, la aslalahu, tidak ada asal hadis ni. Lafaz lagu ni tidak ada asal dalam kitab sunnah, dalam kitab hadis. La aslalahu maknanya tidak ada asas dia, tidak ada asal lafaz macam ni dalam kitab hadis. Yang adanya dalam dengan riwayat lain, kata Al-Iraqi, ada riwayat lain, innallaha yuhibbus syabbat taib. Allah Ta'ala sayang, suka kepada orang muda yang bertaubat. Allah Ta'ala sayang kepada orang muda yang bertaubat. Masa susah nak dapat orang tua bertaubat, biasalah. Biasa orang tua bertaubat sebab dia dah tua. Kalau dia tak bertaubat lagi, orang tua nak buat apa? Nak bergalak? Ada masa dah. Dia suka orang dia, orang tak mati dia, tua-tua mengah lagi. Jadi kalau orang muda ni bertaubat, ini memang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Iraqi, rawa Ibn Abi Dunya fi Taubah wa Abu Syekh fi Kitab At-Tawwab fi Kitab At-Tawwab min hadis Anas bi sanadin dhaif hasan. Inna Allah yuhibbu syab at-taib. Tanda hadis yang kedua ni, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Bolehlah kurungan yang kedua. Kurungan yang pertama tadi, at-taibu habibullah, itu satu. Yang kedua ni, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Tanda di situ. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Mana lafaz yang kedua ni ada dalam kitab Sunan. Rawahu Ibnu Majah. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ianya telah dinilai hasan oleh ulama al-hadis. Darjah dia hasan. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya bermula orang yang taubat itu daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Kata ni artinya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama, at-taibu habibullah. Maknanya bermula orang yang taubat itu kekasih Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Itu makna yang kedua, bermula orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Maknanya kalau kita bertaubat, jadi kita liquid, kita hapuskan, kita sapu,
dosa-dosa kita yang lepas. Syahdan, ketahui olehmu bahawa taubat itu wajib. Tanda situ, taubat itu wajib, bukan sunat. Taubat ni sunat ke wajib? Sunat. Taubat wajib. Maknanya mesti setiap orang kena buat, kena bertaubat sentiasa. Taubat itu adalah wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Wajib atas siapa? Bila dia buat maksiat, taubat. Jangan ikut syaitan. Setengah orang ni dia kata, aku ni malu ke Tuhan, lepas taubat buat maksiat pula. Berapa kali taubat? Tak, jangan putus harap, jangan putus asa. Kita mesti bertaubat sentiasa, hari-hari bertaubat kepada Allah SWT. Jadi wajib atas orang yang mengerjakan maksiat, dan orang yang tidak buat maksiat pun bertaubat. Dalilnya Nabi kita SAW beristighfar beratus kali setiap hari. Sedangkan Nabi lazam balah, tidak ada dosa. Nabi nak ajar pada umat dia, tak semesti kita berdosa. Kadang-kadang orang kita dia kata dia tak berdosa, tak buat apa. Itu salah. Salah. Dengan dalil wajib bertaubat bagi orang yang menjaga maksiat dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama. Ijma' maknanya sepakat ulama mengatakan wajib bertaubat. Seperti firman Allah Taala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayat wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31. Anda di situ surah An-Nur ayat 31. Artinya bertaubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala. Kamu semua nak bertaubat kepada Allah. Wahai segala orang mukmin, mudah-mudahan dapat akan kemenangan. Kamu hendaklah bertaubat. Ini arahan. Wa tubu, dia panggil fi'lu amrin. Allah Ta'ala arah pada ada hamba dia supaya bertaubat. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang mendapat kemenangan. Jadi syarat nak dapat kemenangan, nak jadi orang bertuah, orang yang mulia, orang yang hebat, apa dia syarat dia? Tubu, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Ini tanda, ingat baik-baik. Syarat nak bertaubat ada berapa perkara? Syarat bertaubat ada 3 syarat. Syarat yang pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat. Kalau kita nak bertaubat, tinggalkan maksiat. Tapi duk main astagfirullah, ya Allah aku bertaubat, tapi maksiat tak tinggal. Betul kau orang ni bertaubat? Tak betul. Dia panggil taubat lakonan saja. Taubat berlakon. Mana syarat nak taubat betul-betul? Tinggalkan maksiat. Maksiat apa yang kita tak tinggalkan? Kita tak salat. Mulai sekarang ni kita bertaubat kepada Allah, kita mendirikan salat. Apa lagi maksiat? Isap rokok maksiat. Kerana ulama telah fatwa mengatakan rokok ni haram. Macam mana nak taubat daripada rokok? Tinggal dia, lepak rokok. Jangan beli, jangan isap. Setengah orang dia kata tak apa, saya tak beli, minta orang isap. Haram juga. Enggak, rokok sendiri itu haram. Jadi beli pun tak boleh, beli itu lagi 2 kali ganda. Isap haram. Cara yang pertama, meninggalkan maksiat. Selagi tak tinggal maksiat, selagi itulah kita tidak bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua, menyesal atas perbuatan. Ya Allah, sesanya saya buat benda-benda ni, benda yang tidak berfaedah, benda yang menderhaka kepada Allah Taala. Menyesal, tinggal menyesal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahawa bercita-cita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat. Bercita-cita dia tak akan buat lagi benda ni, mesti ada azam. Tapi kalau taubat pada hati kata tak apa, kakak kita buat pula lah, ini bukan taubat. Bercita-cita ia bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Mesti ada cita-cita, ada azam. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 perkara ni kalau dosa kita dengan Allah sahaja. Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizalimnya,
Jadi kalau kita terlibat dengan harta orang, kita zalim orang itu harta orang, maka tambah olehmu syarat yang keempat. Jadi kalau terlibat dengan manusia, hak orang, kita kena tambah satu lagi syarat dia, iaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu, atau meminta halalkan akan dia. Mana kalau kita zalim, kita curi bagi orang, bagaimana kita nak bertaubat? Hantar balik bagi. Kalau kita ambil tanah orang, macam mana nak taubat? Buka balik pagar tu, ikut sempadan yang ada, cari batu dia kat mana. Kalau benda tak ada dah, kita makanlah contoh. Nak bayar tak boleh, macam mana? Tapi tak halal dengan dia. Halal lah, saya dulu termakan, terambil, tak tahu banyak mana. Nak bayar pun tak tahu, banyak sangat ke, sikit sangat. Apa nak buat? Kita minta halal dengan tuai dia punya cara. Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu, tak ada dah tuai, tak tahu ambil mana. Macam mana nak buat? Macam mana nak minta halal? Tuai dia tak tahu siapa. Apa kita nak buat? Seperti ia gaib. Tuai dia gaib. Ada kau orang gaib. Gaib masuk di sini tak tahu duduk mana lah, tak tahu di mana tempat dia, sudah hilang dia. Balik ke negeri dia, balik kampung dia, ke mati ke hidup, wallahu alam. Bukan mana orang ni mengaib tu, jangan faham pula macam cerita jin pula ni. Tiada dia ketahui akan tempatnya atau mati dia, maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Ambil harta ni, beri ke waris dia. Jelas ke tak jelas kita? Bagaimana cara nak awak? Kalau tuan dia masih hidup, kita hantar balik kepada tuan dia. Kalau tuan dia sudah tidak ada lagi, kita hantar kepada siapa? Kepada pewaris dia, anak dia, cucu dia, isteri dia, orang-orang yang boleh menerima pesaka. Itu mana waris. Maka jika tiada warisnya, syarat yang ketiga, waris pun tak ada, tak tahu siapa, waris pun tidak ada. Maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan demikian itu. Kita ambil duit ni, jangka banyak mana kita ambil bagi orang? RM1,000, ambil RM1,000, kita pergi sedekah orang, ambillah sedekah. Pahala dia niat kepada tuai bagai yang kita tak ambil, nak hantar tak boleh. Macam tu cara. Ya, buat masjid pun tak apa, kita niat pahala pergi ke orang. Maka perbuat oleh kamu akan yang demikian itu. Buat. Kalau boleh kita bagi, buat. Maka jika tiada kuasa engkau, ia keempat, tak mampu nak bayar, nak sedekah pun tak boleh, kita sendiri pakai dah. Maka jika tiada kuasa engkau yang demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta, kerana engkau miskin atau fakir. Dia sendiri pun fakir tu, perlu kepada bantuan orang lain juga. Macam mana nak bagi orang lain duit? Nak bagi orang lain, kita sendiri susah, fakir. Maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Mana ni tahap yang kelima, tak mampu nak bagi, sedekah tak mampu. Macam mana? Kita berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita bertaubat kepada Allah SWT, dan kalau boleh kita berdoa, masuk dalam doa kita ni, doa kepada orang itu, ya Allah, ampunlah dosa orang yang aku makan harta dia. Mudah-mudahan bila kita jumpa dia nanti di akhirat nanti, dia kata aku naik darjat dengan sebab dosa, dengan sebab doa kamu. Kau mau ambil barang-barang saya dulu atas dunia, saya halal je lah, tak saya dakwa depan Allah SWT. Sebab dia dah dapat nikmat, dengan sebab doa kita naik pangkat dia, naik darjat dia, suka dia. Jadi kita ada berapa cara di sini? 5 cara. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang, nas'alullah as-salam. Ini cara yang seterusnya ni, kalau dosa ni terlibat dengan pembunuhan, orang ni telah bunuh orang atau telah melukakan orang, ini sama ada dia tembak atau dia dengan pedang, dengan apa ni
Jadi macam mana nak taubat? Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang atau melukakan akan orang. Macam mana cara nak buat pula ni? Membunuh atau melukakan. Boleh ke tak boleh buat? Maka hendaklah engkau serahkan dirimu itu kepada waris mereka. Kita pergi jumpa waris dia, ambillah, saya telah bunuh bapa kamu. Apa kamu nak buat pada saya? Kalau dia kata nak balas bunuh, nak balas bunuh, barulah terima taubat. Atau engkau minta halalkan kepadanya. Mana kita pergi minta maaf lah. Saya sanggup bayar diat. Dalam Islam ni kalau dia tak saya bunuh, kita kena bayar diat dia. Bayar mana diat kena bayar? Kalau orang dibunuh orang, dia kena bayar pampasan kepada keluarga si mati itu berapa banyak? 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Kalau kita ambil unta sekarang ni, paling murah pun 2,000 ringgit. 2,000 rial. 100 ekor unta berapa ribu? 200,000 rial, barulah selesai dosa dia. Ataupun minta maaf tu dengan keluarga dia. Maaflah, saya tak mampu dah. Nak bagi saya ekor unta dapat 10 ekor pun tak mampu lagi. Apalagi 200 ekor unta, 100 ekor unta. Jadi minta halal. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan dosa. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, nak pergi minta halal, nak pergi minta maaf, nak bayar dia pun tak tahu siapa. Wali si mati, tak tahu siapa. Seperti ketiadaan warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi, aku tak mahu tahu siapa. Waris dia pun tak ada, nak hubungi siapa pun tak dapat. Jadi minta maaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dosamu itu mengumpat akan orang, nas'alullah as-salamah. Ni dosa yang paling banyak sekali. Banyak ke sikit? Kalau duduk seorang, insya-Allah tak mengumpat orang. Tapi kalau 2, 3, 4, lagi ramai lagi banyak. Inilah makanan yang paling lazat, yang paling manis sekali, iaitu buat cara orang. Allah lazatnya manis. Kalau dalam majlis ni tak boleh ngumpat orang. Majlis apa macam ni? Ni majlis macam pergi melawat orang mati, dia kata ni. Majlis banyak. Majlis sukaria ni majlis kena upah orang. Jadi ini bahaya. Jadi macam mana nak bertaubat kalau kita sudah mengumpat orang? Memang mengumpat. Dan jika dosamu itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau meminta halal kepadanya, serta engkau dustakan akan dirimu. Kita pergi minta maaf dia, ya Allah, ya sahabat saya, maaflah. Segala tuduhan, segala apa yang saya kata kepada awak dulu tak betul lah. Saya bersalah, saya buat tuduhan palsu. Kita dustakan diri kita dan kita minta maaf pada orang. Manakala kita ngumpat orang secara terang-terangan, kita kena naik atas petah pula, minta maaf secara terbuka. Apa yang saya kata kepada fulan dulu tak betul, itu fitnah belaka. Saya yang jahat. Berani kata lagi tu? Tak berani nak kata. Bukan masa ceramah tu sedap tak? Sedap kata sedap. Tanya kita kutuk orang tu tak mudah, orang takbir. Takbir dia kata. Takbir tak? Takbir lah. Dia kalau jauh kan. Tak kena naik pula lagi naik atas petah. Saya kata minggu lepas tu tak betul. Fitnah. Ada orang takbir pula. Kau pakai dengan kasut dia. Pakai kasut dia ni tahu minggu lepas kita tak mudah takbir. Berapi takbir. Rupanya berlawak ni. Fakta tak betul ni. Layak pekong selipar. Baca di RO ni orang pekong bus dengan selipar. Pekong dengan selipar. Arak ni tak boleh. Kalau pekong selipar tu aib. Memalukan. Ada orang tanya kenapa tak lontar dengan batu, dengan kayu. Tak betul. Yang betulnya dia nak mengaibkan, dia bukan nak mencederakan. Baiklah. Jadi macam nak buat? Maka hendaklah engkau minta halal kepadanya, serta engkau dustakan. Salahkan. Dustakan maknanya salahkan diri kamu. Dan jika tiada dapat engkau akan demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia menghalalkan akademik itu pada hari kiamat. Mana lagi jumpa orang itu payah, orang ini mati dah dan sebagainya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita azam tidak akan buat lagi benda. Dan jika dosa
mu itu khianat kepada isteri orang. Ya Allah, nasallallahu salam wal afiyah. Dosa dia ni terlibat dengan pengkhianatan yang dia buat kepada isteri orang atau kepada anak orang, maka iaitu sangat susah. Susah tak susah? Kalau pergi minta maaf dengan suami dia, maaf lah weh suami, saya tersalah dengan isteri awak. Apa agak? Kapok selalu lah. Kapok tak kapok? Kecuali suami dayus. Lo ni suami tak ada kapok. Dia panggil dayus. Aman dayus. Dayus ni orang tak ada maruah. Tak ada maruah. Dia kata biasa lah. Saya pun ni orang lain. Itu main gitu. Badi tukar. Jadi macam lembu kambing. Ini kita usah bicara. Orang tak ada akhlak. Kita bicara bagaimana orang nak bertaubat kalau dia terlibat dengan isteri ataupun anak orang. Maka iaitu sangat susah. Kerana jika meminta halalkan akan demikian itu, nascaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada demikian itu. Fitnah ke tak fitnah? Fitnah. Dia royak ke suami dia, saya berzina dengan isteri dia. Apa jadi? Mesti suami dia akan cerai isteri dia, akan berkahwin habis anak-anak dia, hara berlaku dalam satu rumah tangga. Fitnah lebih besar. Jadi macam mana kita nak buat? Maka tiada jalan akan demikian itu melainkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Mana kalau terlibat dengan isteri orang, nak pergi minta maaf ni beratlah sikit. Jadi macam mana nak buat? Kata kita ni, iaitulah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buka aib, jangan buka rahsia. Apa yang berlaku-berlakulah. Benda yang dah lepas, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam orang ni, bila kita bagi penerangan tentang taubat, tentang nasihat kembali kepada Allah, dia mari mengaku pula, ustaz saya dulu macam ni. Kata saya jangan sebut. Saya tak nak dengar cerita ni. Yang saya nak saudara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji dengan Allah tidak akan ulangi lagi perkara tersebut. Mana lepas-lepas. Yang depan hari nanti tidak akan buat benda. Dia nak glamour pula pergi jumpa ustaz, saya dulu macam ni. Saya tak payah cerita. Saya bukan nak dengar nak tunjuk ke dia, nak bagi tahu dia ni hebat dulu. Royak kau ustaz pula. Tak perlu cerita kepada siapa-siapa. Dan jika dosamu itu pada agamamu, dosa dalam agama, dia ni masya-Allah, kitab kita dia jelas semua. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang, dosa dengan harta, terlibat dengan harta, terlibat dengan maruah diri. Ini yang terakhir ni, dosamu itu pada agamamu. Kalau dosa pada agama macam mana nak buat? Ada ke tak dosa dalam agama? Seperti engkau kufurkan, tanda situ. Engkau kufurkan akan orang. Mana engkau mengkafir kau? Kufurkan mana engkau kafir kau? Lo ni ada tak ada orang kafir orang? Ada, cukup ramai sekarang ni. Baru je orang tanya ustaz, saya nak kahwin dengan orang, anak orang ni, tapi nak guna wali raja, wali hakim. Sebab ayah dia tak boleh jadi wali. Kenapa tak dia wali? Dia sebut lagi ni, saya pun tak nak buka rahsia tu. Berat. Mana kita tuduh orang tu kafir, sedangkan dia masalah orang ni ada sampai peringkat fasik, tapi belum menjadi kafir. Ada peringkat orang ni asi, orang maksiat, tapi belum sampai peringkat kepada fasik yang menggugurkan hak dia. Kalau kita nak cari, nak tatabuk hari ni, nak cari apa ni betul-betul manusia yang tidak ada dosa hari ni, jumpa ke tak jumpa? Kerana dalam syarat perkahwinan, syarat nak jadi saksi, mesti seorang itu adil. Apa makna orang adil? Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak berpanjangan melakukan dosa kecil. Baik, tadi kita sebut pak rokok contoh ni. Isap rokok dosa kecil besar? Dosa kecil, haram. Tapi dia dengan istimrar, hari-hari dia isap. Bila dia istimrar, mana orang ni sentiasa buat dosa kecil, mana dia akan boleh turun tahap dia kepada orang yang tidak baik, orang yang hilang maruah dia, sama ada sama mereka fasik atau asi. Mana orang ni sudah gugur hak nak jadi saksi. Contoh, mana kalau kita tatabuk hari ni, nak cari orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul, ada orang boleh kahwin tak dunia hari? Tak cukup syarat jadi saksi tu.
Tu email honor akad nikah saya sendiri terpulak kaki rokok juga. Tu email nikah tak sah. Sudah. Pasal itulah kita nasihat kepada muslimin dan muslimat masyarakat kita ni, jangan tasarruf, jangan terlalu gopoh menjatuhkan hukum pada orang. Fikir orang ni kafir, orang ni orang murtad, orang ni orang fasik. Bukan semudah itu. Kita tengok orang ni mukmin, beriman, orang semaya, orang telah melaksanakan zakat, telah melaksanakan apa ni, haji, puasa. Dari segi zahirnya dia Islam, kata Islam. Islam. Sudah Islam. Dia sudah Islam dari sudut zahirnya. Hak batin dia itu kerja Allah SWT, bukan kerja kita. Hak batin kerja siapa? Hak Allah, bukan hak kita. Jadi masalah mengkuburkan orang ni, macam mana kalau tersalah dulu, kita tengah semangat dulu, emosi lebih, kafir habis orang. Siapa ada seorang itu orang gelak kafir dia. Paklon ni orang panggil kafir lagi. Tak boleh sebut nama lah. Kalau di kapur dia tu mana kafir, dia tu rumah dia kafir. Kihnya dia kuat berdoa nak kafir orang. Habis kapur tu kafir belaka. Ada ke tak ada? Ada. Kafir. Mau jerak pun ada. Berapa lagi ada? Kafir ada belaka ni, gelar-gelar pasal terlalu kuat mengkafirkan orang. Jadi kalau terlibat kita dengan masalah ni, macam mana nak buat? Atau engkau bid'ahkan akan orang. Bid'ah mana kita sesatkan orang. Orang ni sesat, orang ni kufur, kita tuduh orang macam-macam. Orang tak sealiran kita kata macam-macam. Orang ni mujassimah lah, kata Tuhan seperti makhluk. Orang ni macam-macam tuduhan-tuduhan yang dibuat. Maka semua perbuatan-perbuatan ini mengkafir atau membid'ahkan orang ni. Atau engkau sesatkan akan dia. Kita kata orang ni sesat, maka iaitu terlebih sangat susah. Lagi susah kita nak bertaubat. Terlebih sangat susah nak bertaubat. Kata kitanya, maka tiada jalan yang demikian itu, melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Mana kita kena ayat balik. Saya kata awak kafir dulu, awak kata awak fasik dulu, kata awak mubtadi' dulu, saya tarik baliklah. Saya serahkan kerja ini kepada Allah SWT. Kerja kitanya memandang kepada zahir, hak batin diserah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Bukan kerja kita. Allah yatawalla sarair. Dia tahu rahsia diri orang ni, siapa dia? Allah. Kita duduk semaya suku semaya. Pagi, petang, siang, malam. Adakah kita yakin bahawa semaya kita diterima oleh Allah? Itu saya tak tahu. Sebab kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang tak apa nak ikhlas juga. Jadi kita yang pentingnya kita buat hak Allah Ta'ala suruh secara zahirnya, yang batin kita terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada jalan yang demikian itu, melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau meminta halalkan daripada mereka itu. Jadi kita serah kepada Allah, kita minta maaf. Jangan terlalu gopoh, jangan terlalu keras dalam bab menghukum orang, sama ada kafir, fasik, murtad, mubtadi' dan sebagainya. Jangan mudah jatuh hukum. Ya, pentingnya kita beri penjelasan dan penerangan. Perkataan macam ni, orang ni boleh jadi murtad. Kata-kata lagu ni Islam tidak sesuai, orang ni boleh jadi murtad. Tapi jangan kata dia ni murtad ni sebab dia kata lah, tak boleh. Nak hukum atas kepala orang tokoh ni tak boleh. Kita boleh bagi tahu penjelasan perbuatan seperti ini boleh membawa kepada kufur. Beza di antara menjelaskan dengan menghukum orang. Itu dia beza. Jadi kalau apa yang terjadi, kita minta maaf balik. Dan kalau boleh kita jumpa dengan orang itu, minta maaf, saya dulu kata awak ni fasik lah, sesat lah, apa. Tapi kalau dia sesat sungguh, kita kena bagi tahu ajaran dia tu sesat. Ajaran macam ni sesat. Maka jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, nak minta maaf tak boleh, apa kita nak buat? Maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Jadi kita minta Allah SWT halalkan kita pada hari kiamat itu. Habislah kita. Sifat batin yang pertama yang perlu kita buat, iaitulah bertaubat kepada Allah SWT dengan syarat-syarat yang tertentu. Al-faslu tsani fil khauf. Al-faslu tsani fil khauf, bermula fasa yang kedua pada menyatakan khauf. Apa dia khauf? Adapun khauf itu yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tulis takut daripada.
Kita kena tulis di bawah tu bahasa Malaysia sekarang ni, takut kepada Allah. Takut kepada, daripada tu tak buat garis dari dekat dia, yakni daripada dengan makna kepada, takut pada Allah. Maka iaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Siapa dia takut pada Allah, Allah Ta'ala akan bagi dia 4 kelebihan. Mau ke tak mau kita? Mau lah tak? Jadi kalau mau kita kena buat. Yang pertama, orang yang takut pada Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Allah Ta'ala akan bagi apa? Bagi petunjuk, bagi bimbingan, bagi panduan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi rahmat. Yang kedua dapat apa? Tanda situ. Yang pertama dapat petunjuk dari Allah. Yang kedua mendapat rahmat daripada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala kepada dua perkara ni. Petunjuk dan rahmat ni, dalil dia satu saja. Hudan wa rahmatan, hudan wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Tengok ayat dia, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 154. Surah Al-A'raf 154. Artinya petunjuk. Petunjuk Allah. Dan rahmat itu sabit. Apa makna sabit? Tetap. Bagi mereka yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat, hudan, petunjuk. Wa rahmah, rahmat Allah Ta'ala itu untuk siapa? Li rabbihim yarhabun, bagi orang yang takut pada Allah SWT. Manakala kita takut Tuhan, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk pada kita dan bagi rahmat pada kita. Yang ketiga, orang yang takut pada Allah, dia akan dapat ilmu. Sekarang ni kita belajar. Nak ilmu ke tidak? Nak? Kau nak sijil? Kita belajar, nak sijil ke nak ilmu? Dua-dua nak. Kalau ada ilmu saja, tak ada sijil, tak boleh nak minta kerja jadi tek-email pun tak boleh. Tek-email orang majlis tanya, awak belajar di mana? Belajar sana. Mana dalil bukti, tak ada. Jadi kita sijil itu sebagai alat. Tapi asas kita nak, niat kita asli, kita nak apa? Nak ilmu. Siapa dia nak ilmu? Syarat dia macam mana? Mesti takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itulah firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Tanda molek bagi itu jangan salah baca. Innama yakhshallaha, bagi atas. Min ibadihi al ulama'u. Ada orang salah baca innama yakhshallahu min ibadihi al ulama'. Khata salah. Ayat ini dalam surah Fatir. Surah apa? Fatir ayat 28. Fatir ayat 28. Artinya hanya sungguhnya seorang yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitulah daripada hambanya yang ulama. Orang yang alim, yang beramal dengan ilmu dia, orang inilah orang yang takut pada Allah Ta'ala. Ada ke tak ada orang yang ada ilmu tapi tidak beramal? Ilmu tak berkat. Ramai. Berapa ramai orang yang ada ilmu banyak, mengaji tinggi, tapi ilmu dia tidak menghalang dia daripada buat maksiat. Maka dia panggil ilmu yang tidak berkat. Kita nak ilmu di sini, ilmu yang berkat. Ilmu melalui Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita. Ilmu ini menghalang kita daripada buat maksiat dan menggalakkan kita buat ibadat. Maka itulah ilmu berkat. Kalau kita lagi tinggi kita belajar, lagi hebat kita dengan Allah Ta'ala, lagi kita lawan Tuhan, lagi derhaka, lagi maksiat, maka ini panggil ilmu ini mencelakakan kita, bukan ilmu menamakan. Jadi pada itulah kita kena tulis innama yakhshallaha. Orang yang takut akan Allah Ta'ala itu al-ulama'u, iaitu orang yang alim. Kalau kita salah baca innama yakhshallahu, ini banyak ni orang ceramah, penceramah ni kadang-kadang dia tukar ayat. Kalau kata innama yakhshallahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu takut akan ulama. Betul? Jadi Tuhan takut untuk guru, bukan guru takut Tuhan. Jadi kita kena tanda baik-baik ayat. Nak ceramah itu pasti dulu ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu biar ada baris, biar kena baca innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Tak baris dah. Anda ada baris. Tak baris begitu. Salah baca ni tukar. Jadi Tuhan takut ke ulama pula. Yang keempat, janji Allah Ta'ala nak bagi yang keempat kepada orang yang takut pada Allah Ta'ala ini siapa? Keredaan.
Siapa nak dapat redha Allah, hendaklah dia takut pada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah. Surah apa tu? Surah apa? Tak ingat ni surah. Surah apa? Surah Al-Bayyinah ayat 8. Artinya redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala redha kepada orang yang takut, dan mereka pun redha kepada Allah. Bermula demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya, dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia itu dengan syurga. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah apa ni? Surah An-Nazi'at ayat 40. Artinya adapun orang yang takut akan maqam, akan keagungan Tuhannya, itu mana maqam, takut tentang kedudukan Allah SWT, dan menegahkan ia akan dirinya daripada yang disukainya itu. Diri kita nafsu kita suka apa? Suka mai, suka berehat, suka pada benda-benda maksiat, maka kita lawan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut ke Tuhan, lawan nafsu. Apa dia dapat? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahawasanya syurga itu tempat kediaman. Siapa nak syurga? Dua syarat ada ayat. Apa syarat yang pertama? Takut kepada Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, lawan nafsu daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Dan firman Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Ar-Rahman ayat 46. Artinya, dan bagi orang yang takut akan makam, ketinggian kedudukan Tuhan tu, ada dua syurga. Jadi syurga ni dua Allah Ta'ala bagi kepada dia. Habislah kita dalam bab Al-Khawf. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung dalam Al-Faslul Thalith fi Az-Zuhdi. Al-Faslul Thalith fi Az-Zuhdi, InsyaAllah Ta'ala, dalam perbincangan kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.